Buku ni yang pertama saya tulis tentang hubungan rapat dengan Allah. Saya yakin yang ni memang saya dah habis cerita pada pertemuan pertama. Dan bersambung lagi pada bab yang kedua, taat Allah dan Rasul. Macam lebih kurang. Kan? Jadi kita buka muka surat 12 hari ni. Saya nak buat khulasah sikit saja sebab paling penting bagi saya pertemuan hari ni. Saya memang nak bicara tentang bab ketiga dan bab yang keempat, menggembirakan ibu bapa. Baik, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita nak mulakan majlis ilmu kita insya-Allah. Mari bersama-sama kita mulakan dulu dengan Ummul Kitab. Semoga Fatihah ini insya-Allah sampai kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hadiah daripada kita umatnya yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh ahli keluarga, sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pohon mudah-mudahan kita dapat mencapai tahap iman dan taqwa seperti mereka lalu berhimpun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya Allah. Kita hadiahkan Fatihah ini juga khusus untuk seluruh insan yang kita sayang telah kembali ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa mereka, Allah tempatkan mereka di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kubur-kubur mereka sebagai taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Semua sihat orang Puchong. Ada yang tak dari Puchong, di luar Puchong ada? Okey, ada? Okey. Saya dari TV Al-Hijrah ni berjalan-jalan di Puchong mencari kedai makan. Okey, yang saya jumpa adalah Al-Cinaun, Al-Mamakun. Jadi saya memang tak masuk, minta maaf sangat-sangat. Jadi saya ajak hari ni pula, ramai pula rakan Usrah TV Al-Hijrah yang nak follow Ustazah sampai ke Puchong. 2 kereta kami. Kan? Dalam hati syok lah belanja mereka makan ni. Tapi Allah tak izin. Kan? Allah takut duit Ustazah tak cukup kot. Tak bagi mereka belanja makan dengan Ustazah. Dan kami beli nasi lemak tepi jalan. Tu yang jadi makan kat situ tu. So kalau orang utara kata terbelahak sekejap lagi ni, maknanya baru lepas makan. Okey, faham ke terbelahak tu apa? Okey. Baik, jadi sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, lama dah kita tak bertemu di Masjid Asy-Syakirin dan Allah izinkan kita bertemu. Saya rasa ini kuliah saya yang pertama setelah saya kematian bapa saya pada hari Khamis lepas, yakni pegang mic masjid. Okey. Jadi saya online juga pada hari besoknya tu, hari Jumaat kot. Saya pimpin tahlil, saya berkongsi tentang wasiat daripada seorang anak setelah kematian ibu dan ayahnya. Masya Allah. Kemudian Sabtu sepatutnya saya live di TV Al-Hijrah. InsyaAllah mereka tanya Ustazah okey ke untuk live TV Al-Hijrah. Tapi saya terpaksa buat keputusan untuk bergegas ke utara tanah air menyelesaikan kerja saya yang tertangguh yang sepatutnya pada Jumaat. Jadi saya pergi jam 3 pagi, saya sampai di KL semula pada maghrib semalam untuk tahlil bapa saya pada malam yang ketiga. Jadi Alhamdulillah selesai, lega. Dan saya tak sedar pun hari ni adalah jadual Asy-Syakirin. Bila ada orang cakap nak on juga ke Ustazah kelas Puchong. Kenapa tak on?
Ustazah kan tengah bersedih. Dia kata, lah sedih-sedih lah kan sahabat dirahmati Allah. Sebab kematian ini jadikan sebagai satu yang menghidupkan jiwa. Kalau kematian kita jadikan kita mati sekali, itu satu perkara yang sangat melemahkan iman. Bohong tak sedih, bohong tak ada air mata. Tapi apa sahaja amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jadikan itu sebagai satu terapi untuk kita mengutip sebanyak-banyaknya pahala. Dan pahala itu bukan kita dapat seorang. Maka seorang anak soleh, solehah, insya-Allah dia buat apa je, hatta sekejap lagi kita masuk duit RM1 dalam tabung Asyakirin, harap-harap jangan RM1 lah, lebih sikit kan. Jadi kita tak niat pun, kita tak angkat tangan Rabbi ghafirli wali walidayya, Allahumma ghafir lahu yang kematian ayah, Allahumma ghafir laha yang kematian ibu. Tak sebut pun masa kita masuk duit dalam tabung tu, automatik pahala yang kita dapat tu sampai mengalir ke barzakh ibu dan ayah kita. Jadi rugilah orang yang kematian ibu dan ayah, dia down sampai tak boleh buat apa, murung, solat pun tak nak kan. Sebab sedih dia tu didayan-layan. Sedangkan kenapa kita bersemangat, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab lagi sepatutnya mak ayah kita dah tak boleh beramal untuk dirinya sendiri. Dah tak boleh beribadah, dah tak boleh berdoa untuk dirinya sendiri. Jadi apa yang diharapkan andai saat ini mereka sedang dipukul, dipalu, hanya berhenti kerja malaikat mungkar nakir yang bertugas untuk memukul, memalu orang-orang yang berdosa di dalam kubur. Hanya berhenti kerja itu bila mana si mati itu menerima doa daripada anak soleh-soleh. Allahu Akbar. Betapa baiknya Allah tak memutuskan doa seorang anak kepada ibu dan ayahnya. Padahal doa yang diajar Nabi SAW tu sangat ringkas. Rabbi ghafirli wali walidayya. Minta ampun untuk diri aku dulu dan kedua orang tuaku ya Allah. Jadi orang tua yang mati pun dapat pahala daripada doa kita, yang hidup pun dapat pahala daripada doa kita. Andai mereka ini adalah pendosa yang istighfar mereka dulu kepada Allah tak diterima, tapi sahabat-sahabat dengan kita tolong istighfar untuk mereka. Rabbi ghafirli wali walidayya. Aku beristighfar, aku bertaubat atas dosaku dan dosa kedua orang tuaku ya Allah. Maka mungkin tak jadi mereka ke neraka kerana istighfar kita yang bertalu-talu untuk mereka. Jadi bayangkan kalau kita berhenti buat baik hanya semata-mata kita putus asa, kenapa kau ambil nyawa bapa aku ya Allah? Kenapa kau matikan mak aku saat aku memerlukannya ya Allah? Kalau kita sedih dalam pada ustazah kata bapa ustazah hampir 90 tahun. Sejujurnya kita tak pernah minta bapa kita mati, mak kita mati, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi kita sedar bahawa seorang manusia pasti akan mati. Maka masanya dah tiba, dalam pada anak cucunya dah mengelilinginya, insya-Allah puas dah sahabat-sahabat dirahmati Allah, dan doakan kehidupannya selepas mati. Tapi maksud apabila kita tak memahami bahawa setiap manusia akan mati ni, saya sebut di TV Al-Hijrah pagi tadi, berita sepasang guru yang aksiden meninggal dunia tiba-tiba. Sebenarnya berita ni untuk seluruh rakyat Malaysia jadi bersedih. Orang beriman, ada keluarga bersedih, kita mesti rasa bersedih. Ada orang gembira, kita bukan dengki nak rampas kebahagiaan, kegembiraan dia, tapi kita turut tahniah, gembira sama untuk dia. Saya hari kematian bapa saya tu, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, pelik-pelik ada orang yang tak tahu tersyasyul ke apa jumpa saya kat masjid atas jenazah bapa saya tu. Tahniah, takziah ustazah. Dalam hati tak apalah cik, tahniah pun tahniah lah. Tapi ada juga yang tahniah ustazah, dia pegang bahu saya. Kenapa tahniah? Bapa ustazah ada syurga dah. Bapa ustazah ada syurga. Saya tengok macam mana ustazah, dia beradik ustazah. InsyaAllah ustazah tahniah. Tahniah, saya kata ikhlas sungguh tahniah daripada saya. Saya tak kecil hati sahabat, sebab saya tahu dia bukan sengaja tersilap. Tak sama macam yang tadi tu. Faham ya? Sebab dia selalu follow saya kan. Tapi ada orang yang membahasakan dan menerima perkara tahniah ni macam satu perkara yang, kenapa dia tahniah kat aku pula, aku tengah sedih ni. Sebab tu jangan melatah. Apabila dapat sesuatu jangan melatah. Bila dia follow dengan semoga syurgalah tempatnya ustazah, saya tengok dengan mata saya sendiri insya-Allah seorang ayah yang berjaya, macam tu maksud kan. Jadi saya minta maaf, saya memang nak ucap tahniah dekat ustazah. Jadi kita fikir sambil kita duk buat kerja tu, fikir mungkin ada betulnya, mungkin dia mengaji dengan mana-mana ustaz kan, cakap macam tu. Jadi itu bukan kesilapan.
Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kerja kita atas dunia ni mengambil satu nasihat daripada kematian. Kematian itu sebenarnya adalah satu nasihat. Kalau kita tak mengambil kematian ini sebagai satu nasihat, kita tak faham apa kata Imam Ghazali bila melihat orang yang menziarah kematian tu dia menangis. Jangan menangisi jenazah yang dah habis urusan dunianya. Dia akan masuk ke alam barzakh, pintu gerbang akhirat. Tak payah fikir dah pasal dia, kita dengan dia dah putus. Yang belum lagi selesai urusan kita yang belum mati ni, faham? Jadi tolong tangisi dirimu yang bakal mati, bukan tangisi orang yang sudah mati. Ini peranan Imam Ghazali. Masya Allah, kalau kita mengaji dan mengaji lagi, baru kita nampak, ya Allah, bezanya orang alim dengan orang jahil. Orang jahil, zaman jahiliyah dulu, wanita-wanitanya sampai diharamkan pergi kubur. Pasal apa? Pasal meratap-ratap, tarik-tarik rambut. Bila pergi kubur tu korek-korek tanah, kenapa mati, aku sayang kau. Masalahnya dah mati baru rasa sayang, masa hidup tak sayang pun. Sekian dimaklumkan kan, itulah contohnya kan. Jadi Nabi ketika itu tak bagi orang perempuan ziarah kubur. Tapi setelah tarbiyah Islam ni sampai, bila nampak orang perempuan ziarah kubur, Nabi tak halang. Bila kita memahami hadis, sama ada perbuatan Nabi, kata-kata Nabi itu hadis. Apa je yang Nabi buat? Ya, aku nampak Nabi kalau makan tangan kanan. Nabi tak suruh pun, makanlah dengan tangan kanan. Tapi sahabat melaporkan, aku nampak Nabi makan mesti dengan tangan kanan. Itu hadis, perbuatan Nabi. Kata-kata Nabi, aku dengar hari itu Nabi cakap sekian-sekian. Itu kata-kata Nabi, hadis. Tapi ada kadang-kadang Nabi tak cakap apa pun, Nabi tak buat apa pun, Nabi hanya diam. Diamnya Nabi itu hadis. Maksudnya Nabi bersetuju ada wanita masuk ziarah kubur, sahabat-sahabat muslimat, Nabi tak tegak dah, Nabi tak larang dah. Pasal ketika itu Nabi tahu dah. Siapa cakap Kedah? Semalam saya pergi Kedah, selepas saya salam-salam jemaah tu, Ustazah, tahniah apa pula? Aku baru kesedihan ni. Cakap Kedah Ustazah sekarang dah makin betul dah makin banyak. Cakap Kedah pula dah. Jadi pucung, setkan balik kepala pucung. Jadi apa cakap tadi? Lupa dah. Ternampak-nampak orang Kedah semalam. Apa saya cakap tadi? Banyak sungguh kamera ni terlupa sampai terlupa cakap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa saya sebut tadi bahasa Kedah tu? Kan? Jarang-jarang saya terlupa apa benda cakap tadi. Okey, Nabi tak tegur dah, Nabi tak halang dah, sebab tarbiyah daripada agama Allah itulah yang menyebabkan para wanita faham. Sebab mereka dah tak tarik-tarik rambut, tak menampak-nampak pipi, tak korek-korek tanah. Ustazah, apa hukum saya ziarah kubur tapi air mata saya jatuh, rindu, teringat? Itu biasa, normal seorang wanita. Orang lelaki pun boleh menangis bila kematian, asalkan tak menjerit-jerit. Tak tanya kenapa yang mati bapa aku, suami aku, ya Allah, kenapa bukan jiran sebelah punya suami. Suka hati je kan. Sebab Allah kata ajal suami kita yang sampai, bukan ajal suami orang sebelah. Dia punya meratap-ratap, ya Allah, kenapa bukan suami orang sebelah, anak dia 5 orang semua dah kahwin, dah ada rumah seorang sebiji, lega dah kalau nak mati pun. Suami aku tadi mati, anak kecil-kecil lagi, ya Allah. Kan tak ada apa lagi yang boleh diharapkan, lepas ni kami semua nak makan apa ni, ya Allah. Patutlah suami aku tadi mati, mata terbuka, ya Allah, dia tak puas lagi hidup atas dunia ni. Pandai-pandai je muslimat dirahmati Allah. Okay, jadi jangan pandai-pandai, sebab Nabi SAW bila bercakap jadi hadis, bila berbuat beramal jadi hadis. Bila Nabi duk diam, Nabi tak makan dop contoh, tapi sahabat ada yang suka, Nabi tak ambil. Tapi kita tak boleh kata haram, sebab kalau benda tu haram, Nabi on the dot akan cakap tu tak boleh makan, tinggal. Tapi kenapa Nabi tak ambil? Nabi tak suka. Siapa Ustaz tak singgah kedai mamak banyak? Saya tak suka. Awak semua makan tak? Kan awak semua makan tak? Tanya kat dia orang. Makan Ustazah, tapi kalau Ustazah tak makan, dah payah berbenar nak makan pun payah je, beli nasi lemak tepi jalan je lah. Makan kat mana? Ustazah dah biasa dah. Kawan dengan Ustazah macam tu lah. Kadang terlebih makan, kadang terkurang makan, kadang makannya dalam kereta je. Muslimat dirahmati Allah. Kan? Jadi kena terima. Subhanallah. Angan-angan ke Firdausi kita bawa di Masjid Asy-Syakirin.
Lama dah sebenarnya. Lepas tu kuliah kita terhenti kan. PKP dan sebagainya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya jumpa tempoh hari kita membincangkan ada satu tajuk. Kita tak sambung pun angan-angan ke Firdausi. So sebelum saya sambung, kalau ikutkan sahabat saya Kak Aini, dia kata apa? Ustazah baru sempat bab yang pertama. Cuba yang follow kuliah sebelum ni ingat-ingat balik, kalau ada lipat, ada tanda. Saya sebenarnya mengajak angan-angan ke Firdausi di sini sampai muka surat berapa? Kalau tak ada, saya nak buat keputusan. 1. 2. Ada yang kata, apa benda angan-angan ke Firdausi tu? Bab 4 ke muka surat 4? Muka surat 4. Muka surat 4. Ayuk 9 pula dah. Macam mana? Boleh tak angkat tangan siapa nak bercakap? Sebab yang tutup muka semua saya jadi tak nampak siapa yang bercakap. Okey. Ada yang kata muka surat 4. Siapa tadi? Ada yang kata muka surat 9. Ke saya memang tak ada semua benda tu Ustazah, saya tak ada. Belum buka langsung? Dah. Dah, kalau buka tu memang dah buka dah. Memang dah buka dah, sebab tu ada yang ada buku ni. Okey. Ada. Muka surat berapa? 19. Okey, macam ni lah. Baik, bertenang. Yang kata macam tak pernah je Ustazah ni. Tu mesti jadi pelik-pelik sejak bapak dia meninggal tu. Tu macam-macam. Sebenarnya kita dah buka angan-angan ke Firdausi atas permintaan ketika itu minta saya untuk sebulan sekali di sini. Tapi bila saya dah sibuk dengan jadual macam-macam, jadi saya kata saya memang tak berani untuk janji sebulan sekali pada minggu keempat. Contoh, kalau akad di lawal-lawal, okey bulan ni minggu apa yang Ustazah free, datang je. Tapi masjid tak boleh jugalah on the dot macam tu sebab ada jadual lain juga. Itu menjadi punca saya di mana-mana, sekejap ada, sekejap tak ada. Sebab terkekang dengan jadual-jadual kewajipan-kewajipan lain. So dipendekkan ceritanya, kita pernah berjumpa sebelum ini, tapi berkebetulan contohnya macam Isra' Mi'raj. So bersempena bulan tu kita bicara tentang tajuk tu. Tapi saya tak ingat bila. Jadi saya tanya pada Kak Ani masa tu kita nak sambung AAKF. Dia pun macam, tak, kita ada tajuk. Dah duduk kat sini baru saya tahu ada tajuk masa tu. Tapi on ajalah kan. Jadi ini pertemuan kita yang kedua menggunakan angan-angan ke Firdausi. Buku ni saya sikit bagi satu khulasah. Saya tulis dan diterbitkan pada PKP awal dulu. Sebab saya dah tulis lama. Saya dah tulis lama dah buku ni tapi tak terbit-terbit. Sebab terlalu sibuk. Setelah PKP, just stay at home, saya olah semula yang terperap dalam laptop saya ni. Saya terbitkan pada 1 Ramadan. Ramadan pertama kita PKP. Jadi, Alhamdulillah, kenapa bertajuk angan-angan ke Firdausi? Kita semua berangan-angan untuk masuk syurga. Betul kan? Simak dirahmati Allah. Tapi kadang-kadang angan-angan je lebih. Kan? Angan-angan je lebih. Tapi kita tak paksa diri kita untuk jadikan angan-angan kita sebagai kenyataan. Dan bila buku ni terhasil, antara respon daripada para jemaah adalah terima kasih Ustazah terbitkan buku ni, dan kawan-kawan saya dalam bidang profesional masing-masing pun mengucapkan tahniah, kata engkau memang tak boleh jadi penulis sebenarnya Zahid. Simple je kawan-kawan saya cakap. Jadi saya terima kerana apa? Sahabat-sahabat saya yang baik ni, kerana mereka kata angan-angan ke Firdausi ni bukan mengikut kaedah penulisan yang betul, cuma sebab orang baca, orang dapat rasa. Ini luahan jiwa Ustazah. Ini pengalaman hidup Ustazah. Ini apa yang orang kongsikan selama kerja-kerja dakwah saya, bercerita tentang kehidupan mereka. Rupa-rupanya nak menjadikan syurga ni sebagai kenyataan bukan jauh mana. Contoh seorang muslimah kena pergi berihlah ke mana-mana, keluar duit banyak-banyak. Buat apa Kak nak pergi dekat Mekah tiap-tiap bulan tu? Saya sanggup bergolok bergadai Ustazah. Saya rasa kalau pergi kat Mekah, syurga tu dekat dengan saya. Kan? Habis tu suami tinggal dekat bila pergi Mekah tu. Memang lantak dia lah Ustazah, makan apa pun pandai lah, dah tua-tua. Macam tu. Sebut depan Ustazah pula. Anak-anak akak kecil-kecil lagi macam mana?
Kan? Semua dia tinggal semata-mata nak memburu syurga dia. Sebenarnya kita nak merebut syurga tu dekat dan ada pada kita. Pagi tadi di TV Al-Hijrah, kalau kita tak punya anak, macam mana nak ke syurga melalui jambatan bernama anak? Kalau kita tak punya harta, macam mana nak infak sana sini kan untuk ke syurga? Kalau kita tak punya ilmu, tak pandai nak ceramah, nak menulis, macam mana Ustazah? Kan? Macam mana saya nak ke syurga sedangkan Nabi kata kita bawa 3 perkara ni je ketika mati. Minta maaf Kak Yanti, bagi saya punya handphone dalam beg tu. Patut saya kata mana, sebab saya ni memang tak pakai jam, tak apa. Jangan terkejut dalam beg tu, tutup mata Kak Yanti. Ambil handphone. Lepas tu bawa ke sini. Sebab saya nak tengok jam, saya takut pukul 1 tak berhenti lagi bercakap. Baik. Kalau saya cakap macam ni, sahabat-sahabat jangan hadiahkan jam kat saya je. Sebab nanti saya tak pakai. Dia banyak orang kesian. Sian Ustazah Zaid tu, jam pun tak ada kan. Jadi dia bagi hadiah jam. Jadi jam tu nanti saya hadiah balik kat orang sebab saya tak pakai. Lepas tu ada pula sian Ustazah tu, cincin pun tak ada. Bagi hadiah cincin pula. Tak payah bagi duit je. Tahulah saya nak sedekah kat mana. Kan jangan bagi cincin, saya tak pakai. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak sebutkan Amy tanya tadi pengacara, anak tak ada, harta tak ada, ilmu tak ada. Kan kita ada kita. Jasad kita ni sebagai modal. Kita pakai mata kita untuk masuk syurga dengan cara macam mana? Telinga kita, tangan kita, kaki kita. Dan paling penting kita punya iman. Dengan iman inilah kita beribadah kepada Allah. Sebab kita sangat yakin dan faham tujuan Allah ciptakan kita adalah untuk beribadah. Dan kena faham ibadah ni bukan solat, puasa, zakat semata. Aku jadi jiran yang macam mana ya Allah? Aku jadi menantu yang macam mana ya Allah? Aku jadi anak yang macam mana ya Allah? Aku isteri yang macam mana ya Allah? Semua ni boleh bawa kita ke syurga. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Sebab tu saya mengajak angan-angan kita nak ke syurga ni, jom jadikan kenyataan. Buku ni yang pertama saya tulis tentang hubungan rapat dengan Allah. Saya yakin yang ni memang saya dah habis cerita pada pertemuan pertama. Dan bersambung lagi pada bab yang kedua, taat Allah dan Rasul. Macam lebih kurang. Kan? Jadi kita buka muka surat 12 hari ni. Saya nak buat khulasah sikit saja sebab paling penting bagi saya pertemuan hari ni, saya memang nak bicara tentang bab ketiga. Dan bab yang keempat, menggembirakan ibu bapa. Bab keempat, ujian orang tua adalah ujian buat kita. Berkesinambungan daripada mood saya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya ingat lagi saya kehilangan mak pada 4 tahun lepas. Ketika itu saya tengah sibuk dengan slot tarbiyah radio IKIM. Slot tarbiyah ni antara tugas kami, kerja kami adalah memberi kegembiraan kepada orang pagi-pagi nak pergi kerja, bagi semangat lah, bagi motivasi. Slot motivasi ni 15 minit saja. Bukan slot tarbiyah, slot motivasi pagi. Jadi bila kerja kita tu kena memberi keceriaan kepada orang yang mendengar, saya kata saya tolak lah, Ustazah tak boleh ni. Sebab Ustazah baru kematian mak. Kan? Macam mana saya nak bagi mood gembira pada orang? Kalau nak bagi motivasi, tak apalah Ustazah. Kita memang decide nak Ustazah juga untuk kali ni. Jadi beberapa episod ni Ustazah. Jadi daripada nak ceriakan orang, bagi motivasi pagi-pagi, muslimat dirahmati Allah, dia jadi satu kisah panjang setiap hari menemankan pagi-pagi hari orang Islam dengan cerita tentang ibu. Kan, jadi pergi kerja banyak menangis. Harap-harap masa tengah buat kerja tak menangis lah. Kan? Sebab saya menangis, mereka pun menangis. Jadi orang tanya, Ustazah okey ke nak mengajar? Bapa Ustazah baru meninggal. Okey. Kalau Allah takdirkan saya menangis, menangis lah. Kalau Allah takdirkan saya gelak, gelak lah. Nangis ni mana boleh paksa-paksa. Muslimat dirahmati Allah. Kan dia boleh ni, orang gelak tengok Maharaja Lawak pun orang boleh menangis. Tapi gelak tu gelak yang ada nilai ke tidak? Tapi nangis yang dipandang dan ditunggu Allah, nangis yang mendekatkan kita kepada Allah. Menangisi dosa-dosa kita dalam taubat. Menangisi siapa kita sebelum ini. Kalau aku mati dalam keadaan macam ni, Allah redha tak pada aku ya Allah? Ini air mata yang Allah tunggu. Dan andai ditakdirkan kita dicampak dalam kawah-kawah neraka Allah, apa yang boleh memadamkan api neraka? Tak ada lain kecuali air matanya orang yang menangis kerana takutkan Allah. Faham ya? Sekali kita menangis kerana takutkan Allah, terkenang dosa dulu, aku dah bertaubat, aku dah minta maaf, aku dah buat kebaikan-kebaikan, tapi kalau aku mati Allah ampun tak aku ya Allah, gugur air mata. Percayalah air mata tu boleh memadamkan api neraka Allah untukmu. Kerana penyesalan, tak nak ulang dah dosa tu. Tak nak rasa syok dah bila mengenang semula. Sebab tu gambar-gambar kita bermaksiat dulu sahabat-sahabat, kita tak tengok dah. Kita tak berbangga sama sekali sebab kita nak tinggal terus. Dan hari ni kalau kita nampak orang ulang dosa tu, kita bukan benci orang tu, tapi kita benci perbuatannya.
Kak, saya ajak akak datang rumah parti, kenapa akak tak datang? Akak minta maaf lah kan, sebab kau bagi syarat dalam tu siapa datang joget sama-sama dengan suami-suami orang semua. Akak dah lah tak sesuai akak joget-joget ni kan. Memang minta maaf lah akak hantarkan ripap dia 100 biji rumah kau. Kan, tapi akak tak boleh join dalam majlis macam tu. Kita kena tegas, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab kita tak nak diri kita terjebak kepada maksiat. Tapi kalau kenduri kahwin yang karaoke ramai-ramai tu, akak memang tahu ke dalam itinerary tu tulis karaoke? Tak tahu kan? Memang akak datang nak makan, nak ucap tahniah kepada tuan rumah, akak tak tahu kan? So ketika akak makan, karaoke itu ataupun lagu-lagu itu berkumandang, apa akak buat? Akak terkenang zaman dulu-dulu Ustazah, akak pun syahdu sekali. Orang tunggu pegang pinggan nak makan, akak pun layan lagu tu. Itu memang tak jadilah. Baik akak tak payah datang lain kali. Tapi kalau akak pi memang nak meraihkan jemputan, lepas makan jumpa tuan rumah, balik lagi-lagi nampak tempat sesak, orang nak makan pun tak ada tempat duduk. Bukan meraihkan seronoknya orang bermaksiat, ada joget lambat dan sebagainya, akak terbalik. Sebab akak bukan Imam An-Nawawi. Kalau Imam An-Nawawi sampai kat simpang dengar bunyi bising-bising ni majlis maksiat, kalau macam ni bercampur yang halal dengan yang haram, Imam Nawawi akan patah balik. Sebab apa? Sebab aku tak boleh duduk dalam majlis macam ni. Kita bukan Imam Nawawi, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maksudnya, kalau kita patah balik, jiran kita tu nampak, tu macam Minah je tu, pasal apa dia patah balik? Agak-agak hubungan dia dengan kita makin baik ke makin renggang? Kan? Ni Minah aku memang tak jadi datang ni sebab kau jemput orang-orang bermaksiat, joget lambak, semua kau nak masuk neraka ke apa? Kan? Macam confident je kau masuk syurga kan, sahabat-sahabat. Jadi kita tak reda kepada perkara itu sebab bukan kita plan pun untuk duduk dalam majlis seperti itu. Selesaikan hajat kita sudah. Itu maksudnya kan, ada cara-cara kita dalam bermasyarakat. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, buku ini saya tulis wallahi tak ada niat lain. Kita ni memang mudah nak masuk syurga sebenarnya, tapi yang jadi susah tu kerana perbuatan kita sendiri. Perbuatan kita sendiri. Allah bagi kita akal untuk kita pilih mana jalan syurga, mana jalan neraka. Kenapa kamu sengaja memilih jalan ke neraka Allah? Bukan kamu tak tahu kalau aku buat ni, aku teruskan ni, Allah tak reda pada aku. Tak masuk syurga orang yang Allah tak reda padanya. Sebab tu air mata kita jatuh ketika bertadabbur akan ayat yang berbunyi radiyatan mardiyah pagi tadi di TV Al-Hijrah. Ma makna radiyah? Radiyah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita reda dengan apa yang Allah takdir dalam hidup kita. Tak bertanya pun kenapa aku ya Allah? Tak tanya pun sahabat, sebab aku tahu Allah yang nak jadi macam ni pada aku, maka aku kena terima juga ya Allah. Maka bila kita terima, kita reda dengan apa yang Allah bagi, redanya Allah akan turun kepada kita. Itulah mardiyah. Mardiyah, Allah reda kepada kita, Masya Allah. Bila dah dapat redanya Allah, biar orang semua tak reda kat kita, kita pasti bahagia. Tapi kita dapat redanya makhluk, cukuplah Allah yang tunggal tak reda pada kita, kita takkan bahagia, kita takkan tenang. So hidup ni matlamatnya adalah untuk mencari redanya Allah. Saya balik kampung, bira-bira saya semua tak setuju kat saya. Kan pasal apa pula tak setuju? Sebab saya ni kecoh sikit. Saya suka azan dah ni, jom solat jemaah. Aku ketua muslimat masjid, jom solat jemaah. Tak apa, aku imam. Memanglah orang menyampah, orang tengah membawang, kau suruh berhenti ajak solat jemaah. Kan? Allah reda tak kita? Allah reda. Sebab kita nak ajak semua keluarga kita solat di awal waktu. Buat je, jangan berhenti. Walaupun kita tahu kita dicaci, kita ditohmah. Tapi cara cakap tu kena dengan gaya, kena dengan cara. Kakak ipar tu, kakak pangkat lebih tua daripada kita. Kita arahkan dia macam budak-budak. Memanglah dia tak suka. Ada seorang tu memang sami'na wa ata'na khusyuk dalam keluarga kan. Kita ajak gurau-gurau pula, tepuk-tepuk dia. Memang dia tak selesa. Ada seorang tu memang jenis huha-huha, tiba-tiba kita bersujud depan dia. Sesungguhnya aku mulakan dengan umul kitab, mengajak engkau untuk berjemaah bersama. Dia memang menyampah sahabat-sahabat. Jadi orang yang suka bergurau macam tu, kita ajak gurau sekali. Kita dah tua-tua ni kan, ya Allah, tiba-tiba je malaikat maut datang depan ni. Aduh, kau nak mati dalam iman ke mati dalam kufur? Terus je muslimat, insya-Allah dia boleh terima. Kena tengok siapa yang kita dakwahkan. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak ada cara lain untuk kita ke syurga melainkan jom sama-sama kita follow rapat-rapat apa yang ada dalam isi kandungan buku ini. Sebab ini yang saya rasa, ini yang saya dapat daripada yang nasihat-nasihat Quran dan hadis, daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepada kita, daripada apa permasalahan semua orang yang datang untuk minta nasihat. Sebenarnya kadang-kadang bila Ustazah fikir,
Sama je orang pucung punya masalah dengan orang keramat punya masalah. Sama muslimat. Kalau kuliah-kuliah kan, pengerusi buka, ada soalan pada ustazah. Kan soalan dia, saya dah debar jantung. Apa benda pula dia nak tanya ni? Ya Allah, kan nampak macam profesor kan main. Rupanya pencen profesor soalan dia ustazah. Dulu sibuk sangat dengan kerja-kerja dunia kita ni. Boleh tak ustazah bagi tips nak istiqamah? Kan, buat baik. Loh, sama je soalan orang pucung hari tu. Semua sama. Sebab rasanya susah nak buat dan terus kekal jadi orang baik. Faham ya muslimat? Tahu dah dalam hati lah. Macam tahu je aku nak tanya soalan sama. Kan? Jadi kita buka muka surat 12, taat Allah dan Rasul. Terus pergi kepada muka surat 13. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya ada cerita dalam bab atas tu, terguris bila kita mengadu pada pasangan. Ada kan isteri-isteri, Ustazah dosa tak kalau saya cakap dengan suami saya, bang sedihlah tadi sidai kain sembang dengan kakak depan ni, tapi dia macam acuh tak acuh je, dia tak suka kat saya kot. Dosa tak Ustazah cakap macam tu? Kan suami saya kata ngumpat orang sebelah buat apa? Kan kita nak ngadu kat dia Ustazah. Dia selalu cakap, ni isteri selalu tanya kat saya macam ni. Baru ni muslimat dirahmati Allah lagi kelakar. Ni kisah benar Orang datang rumah dia. Aku kalau masuk rumah kau ni macam sejuk. Apa rahsia? Suami dia cakap, Alhamdulillah kami mengamalkan solat berjemaah, baca Quran sama-sama. Lepas tetamu balik, isteri dia marah suami. Kenapa cakap macam tu dengan orang? Kita punya amalan kita tak payah cerita ke orang bang. Biarlah dia kata rumah kita sejuk macam pasang aircon pun, kita tak boleh cerita ke orang kita solat jemaah, kita baca Quran. Suami tu kata, masalahnya Ustazah, saya cerita kat kawan saya ni yang memang dah lama tak datang, sembang baik daripada saya sembang zaman muda-muda dulu buat dosa. Kan? Lepas tu apa salahnya? Takkanlah salah. Jadi isteri dia kata, salahkan Ustazah sebab kita macam riak dengan amalan kita. Sudah. Jadi muslimat saya pun cakap dengan isteri, sebab sekarang tak banyak masa nak dengar sangat. Jadi saya kata macam ni lah kak, eloklah suami nak bercerita dengan akak. Sama juga wahai suami, isteri nak bercakap dengan kita, eloklah. Kalau kita tak boleh, bang saya tak boleh dengar cerita-cerita pasal orang ni. Kan, saya tak boleh nak riak-riak ni. Akhirnya suami cari siapa nak bercerita. Mulalah sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Ustazah saya sedih Ustazah, suami saya balik kerja lambat, rupanya dia bercerita dengan kawan pejabat dia, sembang, ngopi, getih, cerita-cerita. Alah, dah memanglah akak tak nak dengar cerita dia. Macam tu juga orang lelaki, sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia nak bercerita dengan kita kan muslimat, kita pula bang tengah baca Quran ni, sabar sikit nak bercerita. Orang tu menyampah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Masa dia pergi kerja daripada pukul 8 pagi, balik pukul 8 malam, tadi kau tak baca Quran pula, baca WhatsApp je kan. Bila dah malam hari lepas maghrib, yang mai duduk sekejap teman abang makan. Kan. Jap bang, abang makan dah seorang-seorang, kau nak baca Quran ni. Kan. Suami pun baik aku cari yang tak baca Quran lepas maghrib ni, sebab aku free lepas maghrib je. Faham sekarang sensitif isu-isu syariat lain ni, sekian dimaklumkan. Semua orang pun nak mengadu sama. Saya punya pun kena sondol juga. Macam-macam kan. Kita ikut je lah sahabat-sahabat. Semua pun nak mengadu. Kesian. Sebenarnya masalah itu adalah masalah kita. Hendak mengadu pada pasangan, suami pula salahkan isteri dan isteri menyalahkan suami. Betul kan? Lebih sedih hendak mengadu pada anak-anak, si anak telefon pun tidak. Balik menjenguk apatah lagi, maka kita hilang arah sebab selalu terasa seluruh makhluk sudah tidak mahu mendengar dan melayani masalah kita. Itulah silapnya kita. Kita kata kita yakin dengan Allah, tapi tidak mahu benar-benar mengadu kepada Allah. Faham kan? Kita sedih suami tak nak dengar aduan kita, anak-anak tak balik selalu, jiran tetangga pula dah macam tak suka dengan saya, Ustazah pelik kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maknanya kita tak yakin bahawa Allah tu maha mendengar bukan sahaja yang kita lafaz di lisan, tapi apa yang terdetik di hati kita. Kita tengah sedih, Allah tahu. Kita tengah gembira, Allah tahu. Kita rasa macam nak cakap tapi tak cakap sebab takut orang tu kecil hati, Allah tahu. Allah tahu muka ketat kita tu, Allah tahu. Kan? Tapi orang tak tahu, kenapa muka macam ni? Macam orang tahan buang air, tandas rosak ke? Tak ada. Sebenarnya tengah geram dekat laki aku, contoh. Tapi tak cakap, nak jaga aib Ustazah. Macam tu kan muslimat. Jadi kita sahabat-sahabat dirahmati Allah kena tengok di mana kedudukan kita. Bagaimana cara mengadu dan bercakap-cakap dengan Allah. Subhanallah. Allah itu maha baik, maha mendengar, maha mengetahui segala-galanya.
Bila solat 5 waktu kita jaga, ditambah pula dengan solat sunat yang Nabi suka, merintih, merayu dalam sujud terakhir hingga basah sejadah dengan air mata, Allah Maha mendengar saat itu. Lagi-lagi dalam keheningan malam. Asyik saya je tahajud, Ustazah. Suami saya memang tak ada lah. Itu tak jadi ibadah tau sahabat. Allah yang kejut kita. Kalau kita nak sweet-sweet macam rumah tangga Nabi, Nabi main percik-percik air di wajah Aisyah. Kadang-kadang Aisyah terbangun dulu, dia percik-percik air ke wajah Nabi. Orang pucung macam berani nak percik air dekat orang sebelah. Saya tanya je. Okay, berani tak? Malam ni kita cuba. Aku je tahajud. Mari sini aku percik air je. Kompom terbalik katil tu. Ni apa hal ni? Awak tahu dah abang kerja besok? Kan? Tahajud bang, syurgalah tempat kita. Subhanallah. Dia pergi mencari nafkah besok hari tu, sahabat dirahmati Allah, pun dipandang sebagai orang mendapat pahala menghidupkan malam. Sebab tu kita kena pujuk suami kita, bang, kalau tak boleh 5 waktu, saya merayu subuh dengan isyak je pun abang start lah di tahun 2023 ni. Kenapa mesti 2 waktu tu? Sebab kalau abang jaga subuh dengan isyak, insya-Allah ke masjid solat berjemaah, insya-Allah bang, abang seperti dah menghidupkan separuh malam. Separuh malam lagi abang pergi cari nafkah tu, dah menghidupkan separuh malam. Cemburunya saya dengan orang macam abang ni. Nabi kata diibaratkan menghidupkan seluruh malam. Saya tahajud tiap malam 2 rakaat je, tak sampai 15 minit. Untung jadi orang lelaki beriman yang menjaga keluarga dia, menjaga hubungan dengan Allah, menjaga anak dan isteri dia, menafkahi yang halal, Masya Allah. Bahaya pula sebab ada orang lelaki tengah jaga kamera kan. Okey, tak payah tahajud dah lepas ni. Ustazah memang defend kami. Contoh kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi maksudnya kita nak sebut betapa semua kita ni ada peranan. Kita dipilih Allah untuk bangun malam. Daripada dulu sampai sekarang takkan tahajud. Saya istiqamah Ustazah 2 rakaat tahajud. Istiqamah daripada belum pencen sampai dah pencen. Tutup dengan witir pun tidak. Macam hari Jumaat baru ni Ustaz Azwan pergi solat Jumaat, dia kata abang sentap dengan khutbah hari ni. Baguslah kalau sentap, confirm tak tidur kan. Dia kata khatib sebut hari ni kita banyakkan bersedekah dalam bulan Rejab. Cuba fikir kalau masa kita umur 17 tahun dulu, sedekah kita dalam tabung masjid RM1, takkan dah dapat duit pencen tiap-tiap bulan. Umur 70 tahun masih RM1 lagi. Abang tak ada dah dapat duit pencen, tapi kalau abang jadi orang pencen umur 70 tahun, duit pencen pun masuk tiap bulan, sedekahnya masih RM1 macam umur 17 tahun belum ada pendapatan dulu. Sentap yang sentap, dia kata. Betul lah, sebab memang duit kita yang kita simpan tu tak bawa masuk dalam kubur pun. Subhanallah sahabat-sahabat, kita rasa kadang-kadang macam dilempang, tapi kita ambil tak itu sebagai satu pelajaran. Sebab belum tentu lagi kita hidup di tahun depan. Tak payah tunggu tahun depan, Jumaat akan datang, belum tentu lagi kita hidup. Jadi ambillah pelajaran. Okay? Jadi Allah sangat hampir dengan hambanya kala si hamba itu sujud kepadanya. Ini cerita sahabat-sahabat dirahmati Allah mengadu kepada Allah. Dan Ustazah pujuk rayu seluruh para muslimat pada muka surat ke-15. Contoh, kenalilah Allah dengan namanya Asmaul Husna. Saya sebut Asmaul Husna ni, saya rindu saat-saat akhir saya dengan bapa saya. Okay, tiba-tiba dia minta saya bacakan salawat nariyah ataupun salawat tafrijiyah. Itu antara word-word terakhir dia sebelum dia tidur nyenyak. Muslimat dirahmati Allah, 3 hari tidur tanpa buka mata, hari ke-4 memang tidur selama-lamanya. Dia suruh saya baca salawat nariyah. Saya pun nak baca berapa kali. Tadi dah ceramah, nak ceramah lagi depan bapa. Jadi kita pun mengalunkanlah salawat nariyah. Dia suka senyum muka dia kan. Lepas tu bila dia dah tidur, dah tak boleh bercakap apa, saya buku amalan harian yang saya suka jadikan amalan. Baca munjiat, baca tanzil, yang jarang-jarang kita baca muslimat depan dia. Sampai saya kata, apa lagi nak baca, bapak ni tak bangun-bangun tidur ni. Kan, muslimat dirahmati Allah. Saya tutup dengan Asmaul Husna. Sebab saya sebut pada diri saya, selama ni saya menyebut, mengajar kepada dia Allah, Allah, Allah. Mungkin kena sebut 99 nama ni. Sebab Allah ni dengan namanya setiap satunya ada kasih sayang. Ada pelajaran yang sangat indah sahabat-sahabat. Kalau Allah Ar-Razzaq kita sebut, ya Allah rezekikan kehidupan anda itu lebih baik, kesihatan kepada bapa. Kita minta dengan satu-satu nama Allah. Saya membaca Asmaul Husna di atas tubuh bapa saya dan tak ada apa-apa respon ketika itu. Jadi bila sebut perkataan Asmaul Husna ni, saya teringat nama-nama Allah begitu indah.
Kala orang lain semua tidak tahu isi hati kita, ketika itu bapa ni tidur macam nyenyak, tak ada respon. Saya dah tak tahu nak buat apa. Yakinlah Allah jua yang maha tahu. Serulah dia dengan namanya Allah Al-Alim, Allah yang maha alim, yang maha mengetahui. Zikirkan, wiridkan, nasyidkan. Ya Alimu, Ya Alim, Ya Alimu, Ya Alim, Ya Alimu, Ya Alim, Ya Alimu, Ya Alim. Tahu satu maksud nama? Sedang rasa macam keras hati sendiri atau kerasnya hati pasangan anak-anak, sambil lipat kain, Ya Latif, Ya Latif, minta Allah lembutkan hati. Kan suami pun tegur, Latif mana pula ni? Kan sahabat-sahabat, kau tak tahu aku sebenarnya tengah menyeru kepada Ya Latif, lembutkan hati engkau. Tapi jangan lembutkan hati dia ya Allah, lembutkan hati dia ya Allah. Tak minta pun lembut hati kita. Sebab tu bila mood suami kita okey, kadang-kadang kita pula yang menyeringai. Faham ya? Sebab kita kadang-kadang kecil hati, sedih kan. Suami macam dah sedar dah, macam 3 hari ni macam lain je. Dia pula datang bawa pisang goreng panas-panas petang nak pujuk kita kan. Nak pujuk muslimat dirahmati Allah. Sebab tu rugi merajuk lama-lama. Jangan lama-lama dalam merajuk. So dia dah bawa pisang goreng je, kalau spaghetti panas tak apa dah juga kan. Muslimat. Bila dia pujuk kita tu, Masya Allah, tabarakallah, sebut lagi Ya Latif, lembutkan hati aku. Banyak rumah tangga jadi rosak. Dia dah okey, kita pula tak okey. Konon kau ingat je kau boleh tunjuk perangai kau. Aku pun boleh. Kau ingat kau tak jatuhkan talak, aku tak boleh minta cerai. Contohnya banyak sekarang ni. Sahabat-sahabat, banyak sungguh sekarang ni dekat media sosial kan. Jangan terlampau tunduk kepada mana-mana lelaki. Kau main. Kita pun boleh bertindak sama. Siapa yang suruh seorang isteri taat kepada suami? Allah. Bila mana suami kita tak boleh menjadi pemimpin yang baik, bukan tak ada jalan laluan untuk keluar, ada. Tapi kita yang membesar-besarkan sehingga rosak hubungan bukan hanya dengan suami, anak-anak, tapi seluruh keluarga suami. Faham ya muslimat? Kita tak nak putus silaturahim dengan pak mentua kita, mak mentua kita. Sebab anak kita adalah cucu mereka. Biar kita tak ada hubungan sebagai suami isteri lagi dengan anak dia, tapi jangan pernah membatalkan hubungan yang cantik sebelumnya dengan orang-orang di keliling suami kita. Faham ya? Tapi isu hari ni yang kita disuruh lawan, kita pun ada hak orang perempuan. Akhirnya satu kampung, saya memang takkan lalu dah kampung ni Ustazah. Pasal apa ni dulu kampung bekas suami saya. Hal pula salah kampung ni. Kan sahabat dirahmati Allah. Ketua kampung dia sekali saya gam. Hal pula awak ni. Lah pelik, sungguh pelik muslimat dirahmati Allah. Ni mengadu. Itu maknanya hati kita yang keras, bukan hati orang yang keras. Jadi bila kita menyeru nama Allah Ya Latif, minta Allah lembutkan hati kita dan mereka. Ibu-ibu banyak minta lembut hati anak tapi lupa nak minta lembut hati sendiri. Para isteri minta lembut hati suami tapi lupa nak minta lembut hati sendiri. Sebab kita syok sendiri. Kita je lah yang solehah. Suami kita ahli neraka. Macam kemain lagi kita ni sahabat-sahabat dirahmati Allah ya. Seru lagi dari hati yang paling dalam. Bukan usai solat di atas sejadah sahaja. Terus seru dan seru. Sebab tu sambil lipat kain, sambil kita tengok apa je sahabat-sahabat, nampak apa pun di mata kita, tengok media sosial, ya Allah, kematian sepasang suami isteri. Kaulah yang hidup, Engkaulah yang mematikan, ya Allah. Engkau yang kekal. Aku ni Kau ciptakan memang confirm akan mati. Bila-bila masa sahaja. Seru nama Allah Al-Hayyu, Al-Qayyum. Semuanya nama-nama Allah ni ada. Sebab tu kita kena pelajari apa nama Allah yang indah satu persatu. Baca Asmaul Husna setiap hari dengan terjemahan. Siapa yang ada buku amalan harian tu, cuba tengok apa kata Nabi, fadilat orang yang beramal dengan Asmaul Husna. Wajib untuknya syurga. Sebab tu perasan solat pun tidak kan. Sahabat-sahabat dirahmati Allah duk hari-hari baca Asmaul Husna, perasan masuk syurga. Hadis Nabi ni Ustazah, takkanlah bohong Nabi. Kan? Macam mana nak masuk syurga hanya dengan Asmaul Husna, pakaiannya masih ketat melekat di tubuh, lepas tu perasaan syurga hanya dengan amalkan Asmaul Husna. Itu banyak orang tersilap. Saya tak apa Ustazah, dulu saya pakai tudung, sekarang saya cabut balik. Dah kenapa pula? Anak saya meninggal masa usia kecil 3 orang. Ada hadis Nabi kata wajib untuk saya syurga sebab anak-anak saya sedang melambai-lambai di dalam syurga. Allah, aku kesian pula perempuan ni, ajaran sesat mana pula dia belajar ni. Kesian muslimat dirahmati Allah. Dulu sembahyang, sekarang tak sembahyang. Jadi macam alhamdulillah anak syurga saya menanti di syurga melambai-lambai. Jadi tak payah sembahyang kat buat apa sekarang? Saya baca WhatsApp ni Ustazah hari-hari. InsyaAllah anak saya dah lambai-lambai dalam syurga.
Ini antara talbis iblis. Dia memutar belitkan semua untuk kita menjauh daripada Allah. Tolong wanita. Sebab tu saya risau. Kadang-kadang saya risau dengan orang yang terlebih cinta ilmu ni. Pagi, petang, siang, malam. Seminar tu, seminar ini. Kau main rajin majlis ilmu. Akhirnya suami gigit jari kat rumah. Ustazah, tolong bagi tahu isteri saya boleh tak? Janganlah hari-hari sangat. Kenapa saya tak ada benda nak sembang? Balik-balik dia benda laah pula Ustazah. Bang, ayat sekian kita tadabbur bermula, maka leburlah takabur, kata Ustazah Zat. Saya nak cerita hujung minggu ni ada adik-beradik saya kahwin pun tak sempat. Kan muslimat? Jadi habis jadi caca marba. Kita belajar supaya tak jadi keliru. Tapi lagi belajar lagi ramai keliru. Kan tadi ustaz tu cerita siapa ada anak meninggal masa kecil, anak melambai-lambai dalam syurga. Maka apa gunanya saya solat bengkak-bengkak kaki Ustazah? Lebih baik saya tunggu je lambayan anak saya dalam syurga. Ini setan punya peranan. Dulu kita tak sembahyang, dia tak heran mana. Perebet je yang kacau. Tapi bila kita sembahyang, sampai malam pun bangkit, bersusah payah, dia kacau kita sampai macam tu sekali. Kita sendiri buat keputusan dalam hati kita. Aku dah syurga dah kot, tak apa. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Astaghfirullah, paling takut. Seru dan seru lagi dari hati yang paling dalam. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, terus seru dan seru. Sambil bawa kereta pun Ya Alim. Atau apa saja nama-nama Allah yang sesuai dengan masalah kita pada ketika itu. Sambil menyapu sampah, gosok baju, sidai baju. Rasailah nanti hati-hati itu akan menjadi lembut, sejuk seperti salju yang mencair di hatimu. Allahu Akbar. Tapi kita okey nak ikut pesanan Ustazah Zai, nak gosok baju untuk seminggu. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kita pun mulalah Ya Alim, Ya Latif, Ya Qahar, Ya Muhaimin, Ya Salam. Ya Allah, terbakar pula baju aku ni, astagfirullahalazim. Dah mula dah kan duk tengok baju terbakar. Lala sambung helaian yang ke-7, yang ke-8. Dan menerawang. Dulu ex-boyfriend aku ingat lagi, halah tengah gosok baju senyum. Dah hilang dah Ya Alim, Ya Latif, Ya Qahar. Sebab hanya diuji dengan tergosok baju terlebih panas. Lupa dah sahabat. Tengah sidai baju, sepit baju jatuh. Oh pojok mak kau jatuh lah pula. Hilang dah selawat dari masa mula-mula sidai baju. Elok dapat 2 helai sidai. Allahumma salli ala Muhammad. Allah. Oh pojok mak kau jatuh. Dah ingat benda lain dah. Ya Allah, susahnya kita nak istiqamah, betul kan? Padahal benda kecil je muslimat dirahmati Allah. Allah ya Karim. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, itu sedikit daripada apa yang kita dapat 1 dan 2. Hari ini pergi kepada muka surat 23. Saya nak sangat sahabat-sahabat dirahmati Allah kita memahami pada bab yang ketiga muka surat 23, menggembirakan ibu bapa. Masya Allah, tabarakallah. Kerana cerita ini, angan-angan ke Firdausi, saya menulis hasil daripada pembacaan buku Bidadari di Pintu Firdausi. Cerita seorang wanita yang meninggal mangsa keren tombang musim haji 2015 di Mekah. Ingat lagi kisah tu? Dan wanita itulah yang saya rujuk dalam penulisan saya, bahawa sebagai anak sulung, digelar Kak Long sahaja beliau ini, Masya Allah, sangat selepas matinya dirindui oleh orang tuanya. Seorang anak yang tak pernah bagi susah dekat mak ayah. Sebagai Kak Long, bila adik-beradik datang, aku nak balik kampung ni, aku nak cerita dekat mak, aku ada masalah ni, nak pinjam duit mak, Kak Long ni akan tahan. Jangan cerita dekat mak. Mak dah banyak susah dah daripada kandungkan kita, lahirkan kita, besarkan kita. Cerita kat Kak Long. Cerita Kak Long, apa yang Kak Long boleh bantu, Kak Long bantu. Dia pun bukan orang senang mana. Tapi bila adik-beradik susah, Kak Long settle dulu. Sebab Kak Long tak bagi cerita kat mak. Biar cerita kat mak benda yang baik-baik. Benda yang buat mak tersenyum. Mak tu tak payah cerita pun mak dapat rasa kita ada masalah. Tapi cover-cover lah bila kita jumpa mak tu. Tak adalah mak, everything okay. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi mak dapat rasa sahabat-sahabat. So jangan bebankan perasaan mak yang dah tua. Yang dah fokus nak cari amal. Yang banyak ketika nak menghadap usia harinya yang semakin dekat dengan kematian. Tolong sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi wanita yang dicemburui ramai ini telah mempamerkan contoh dan kisah terbaik mengenai hubungannya dengan ibu bapanya. Sebab tu saya cemburu dan saya yakin ciri kematiannya adalah ciri husnul khatimah. Ketika di sekolah menengah, duduk di asrama, dia tak sabar-sabar mau pulang di setiap hujung bulan. Bapaknya datang ambil, dia mesti singgah mana-mana beli gula-gula, cikolat, nak hadiah dekat adik-adik yang tunggu kat rumah. Benda kecil, tapi bila istiqamah selalu buat, orang akan ingat.
Ni anak-anak kecil-kecil ni datang, tiba-tiba dia berlari kan, kita panggil, sini jap sayang, nenek ada gula-gula, mai ambil. Nanti bila dia dah besar, dia balik universiti, kan, mak tadi tu mak kata ada kawan mak meninggal lah siapa? Alah, kau ingat tak kawan mak yang selalu bagi kau gula-gula dulu? Ya Allah, mak meninggal dah, Cik tu baiknya. Tiap kali jumpa, mesti dia usap ubun-ubun. Mesti dia bagi gula-gula. Cakap elok, baik. Dia terus, Allahumma gfir laha. Doa yang ikhlas tu. Tapi kalau kita asyik jegih mata je dekat anak kecil, kan? Cik kau ni datang masjid ke datang playground ni, tu dan diam. Kan? Kawan mak yang mana tu? Yang cengih sangat, yang suka cubit orang tu kan? Alhamdulillah mampu dah makcik tu. Tak adanya innalillah, tak ada, sahabat dirahmati Allah. Tu budak yang cakap tu Al-Hafizah tu. Dia kata lega aku mati dah makcik tu, kan? Dari aku kecil dulu memang cengih muka dia. Kan sahabat-sahabat, jadi jangan garang sangat sebab biasa je budak-budak macam gitu. Kan? Tapi kalau bapak budak berlari dalam masjid, tolong piat je telinga dia. Baik, seterusnya muslimat dirahmati Allah, kita ambil lagi, sebagai anak sulung itulah sandaran si ibu dan si ayah. Nanti anda ditakdirkan ibu atau ayah pulang bertemu Tuhan, adalah anak sulung yang diharapkan untuk memayungi anak-anak yang ditinggalkan. Saya dari Tibet Al-Hijrah ke sini, bila buka family group, kan, kami sama-sama saling memberi sokongan lah. Kan, jap adik teringat, jap abang ni teringat, kan. Lepas tu abang saya ada request untuk kami nak mengaji malam besok ni, apa yang adik saya biasa masak. Lepas tu dia tak apalah, sebab abang Long punya request, aku pun kena masak jugalah. Kan dia pengganti bapa. Abang saya pun cakap kan, aku bukan pengganti bapa, aku tak nak sakit macam bapa weh. Kasihan bini aku, anak aku. Semua sama-sama tak betul sungguh lah mereka ni kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maknanya kita nak tiru yang baik, yang tak baik tu jangan singgah pada kita. Maksudnya kita saling mendoakan, saling memberi kasih sayang. Sebab mak saya dulu selalu kata, ingat walaupun mak ayah dah tak ada, apa pun yang pengganti bapa, anak lelaki yang sulung. Pengganti mak, anak perempuan yang sulung. Walaupun kadang-kadang kita diuji yang sulung tu lah yang tak betul. Kan muslimat dirahmati Allah, tapi tetap hormat dia sebagai yang sulung. Jadi jangan nafikan dia, jangan nyahkan dia. Kalau kita diuji dengan yang sulung tapi buat contoh tak betul, kita ambil peranan tu bagi betul, tapi jangan tinggai dia. Faham ya sahabat dirahmati Allah? Maksud air dicincang takkan putus. Ada satu bab dalam buku ni nanti kita akan belajar. Adik-beradik ni kukuhkan ikatannya. InsyaAllah mak ayah tersenyum, bahagia, tersenyum indah di alam barzakh. Percayalah. Ni hanya sebab kecil hati. Mak bagi motor cabuk ayah tu dekat abang, tak bagi kat suami saya lah. Motor cabuk je kak. Akak pun sebut motor cabuk kan. Akak beli je lah yang tak cabuk. Masalahnya ustazah, motor tu motor sentimental value tu. Bawa kami masa tadika dulu, ya Allah, aku tak faham orang macam ni. Boleh putus hubungan adik-beradik, sahabat dirahmati Allah. Pelik. Tolonglah sahabat, ya, kalau ada jauh di dasar hati kita menangisi suasana keluarga yang begini, tolong start dengan kita ziarah mereka. Kita maafkan mereka. Walau besar mana kesalahan, sebab mak ayah kita dalam kubur sedang tak tenang, tak senang bila bertelagah adik-beradik atas dunia. Faham ya? Subhanallah. Kita kadang-kadang sakit nak beri kenikmatan hubungan adik-beradik dia bercantum balik, sakit. Tapi kalau boleh buat mak ayah aku tersenyum dalam kubur tu, tak apalah, aku mengalah. Bukan bererti aku kalah. Di sisi Allah, insya-Allah akulah juaranya. Sahabat-sahabat, sebab kita yang mengislah, kita yang mencantumkan. Jangan sebab mulut jahat kita ni, adik bongsu dengan Kak Ngah rapat jadi renggang. Sebab mulut jahat kita ni. Kan kita bawa cerita tak betul. Kita suka melaga-lagakan. Disebabkan kita orang putus silaturahim, kamu tunggulah api neraka Allah. Walaupun amal soleh kamu terlalu banyak. Hidup ni biar jadi orang yang mencantumkan. Kita nampak Kak Ngah dengan Kak Long tak berapa ngam. Alah, kau je yang sensitif. Kak Ngah tu masa jumpa aku, dia asyik puji kau je. Kau memang taklah dia puji aku. Ya, dia tu kan ego, dia tak pujilah depan kau, dia puji depan aku. Dia kata Kak Ngah lah segala-galanya bagiku dulu, kini dan selamanya. Dia cakap depan aku, dia tak cakap depan kau. Saya tak dosa ke? Tipu sunat hadis Melayu. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab nak bagi tercantum erat. Aku baru balik daripada rumah Kak Ngah ni Long. Dia kirim ni kat engkau cekodok. Ya Allah, sedap gila cekodok ni. Memang taklah, dia kan tak suka aku. Kau yang kata, dia kirim kat aku dalam hati. Ya Allah, janganlah dia telefon Kak Long pula. Kan? Sebab confirm dia takkan telefon sahabat. Sebab dia tengah gaduh. Kita tipu sikit-sikit lah.
Lama Ustaz Zazah dekat Syakir ni menjadi saksi mengajar orang tipu orang. Maksudnya tolong cantumkan, jangan pisahkan. Faham ya? Muslimat dirahmati Allah. Jadi inilah yang mak ayah kita nanti-nantikan. Andai ditakdirkan ibu atau ayah pulang bertemu Tuhan, inilah peranan anak sulung. Itu yang diangan dan dirancang. Rupa-rupanya lain pula perancangan Tuhan. Dia pergi dulu bertemu Tuhannya. Kak Long yang saya ceritakan arwah ni pergi dulu. So adik-beradiknya sahabat rindu dengan Kak Long. Kenapa mereka rindu dengan Kak Long? Kak Long ni sangat memudahkan. Kak Long ni bicaranya sangat lembut. Kak Long ni tak nak mak ayah susah. Kak Long selalu bagi idea yang baik kepada kami. Maka kami sentiasa bersatu sampai ke hari ini. Ini yang buat saya cemburu dan saya nak tambah lagi nasihat-nasihat itu. Pada muka surat 26. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bagi mereka yang biasa hidup susah, kepayahan saat menanti bahagia itu sebenarnya adalah satu anugerah. Anugerah dari Allah untuk para hamba-Nya. Ternyata yang dulunya hidup susah, hari ini bangkit dengan pelbagai cerita indah. Benarlah, tiada kesenangan menuju kejayaan. Kata-kata tiada kesenangan menuju kejayaan ni muslimat, saya dapat dekat kitchen sekolah rendah saya dulu. Kan belakang tu, depan lencana sekolah, belakang tulis tiada kesenangan menuju kejayaan. Sampai hari ni saya pegang. Memang tak ada benda yang kita nak dapat senang tu, sahabat-sahabat, berjaya tu dengan senang. Mesti melalui susah. Jadi di sinilah nilai pengorbanan kita menjadi pahala di sisi Allah. Benarlah sahabat-sahabat dirahmati Allah, dengan susah payah saat itu mengajar kita bersabar dengan yang sedikit. Syukur dengan apa yang ada dan sentiasa punya akhlak yang merendah. Bila rendah diri jadi amalan, ia sikit pun tidak merampas ketinggian kamu. Bahkan kamu akan dihormati di mata masyarakat. Ingat kita nak jatuh bukan sebab orang jatuhkan kita kebanyakannya. Tapi sebab perangai sendiri. Baru berjaya sikit, belum kaya tahu kebanyakan orang-orang sombong ni. Dia belum kaya, tapi on the way nak kaya. Dah sombong. Kan aku sibuk lah, aku tak boleh, aku sibuk. Kau ni belum kaya lagi dah sombong. Kalau kaya, sebab tu orang macam ni memang Allah tak bagi kaya. Allah tak nak humban kau dalam neraka. Bahkan sahabat kita tinggikan akhlak akan dihormati di mata masyarakat. Mulia kamu di sisi Allah kerana mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, cerita ini subhanallah pada muka surat 27. Ini yang buat adik-beradik saya pun menangis bila baca. Sebab saya pun bukan orang senang. Saya teringat satu peristiwa sampai pula muka surat ni. Kan muslimat. Saya kalau boleh tak nak baca cerita ni, tapi kena baca jugalah. Kan sebab orang tanya bapak saya kerja apa semua dulu. Kerja buruh kasar je. Bila balik kerja, pernah satu ketika saya membasuh baju kerja bapak dengan tangan kecil saya ketika itu. Saya dah biasa basuh baju dengan tangan ni, dah biasa. Saat usia saya terlalu muda, kelihatan di kolor baju kemeja bapak yang lusuh itu satu warna kuning yang amat degil kotorannya. Berulang kali saya memberus dan menambah sabun pun tidak hilang-hilang. Lalu mulut mungil ini mengomel pada mak, kenapa susah sangat nak buang kotoran degil di baju bapak ni? Mak menjawab, itu bukan kotoran degil, itulah peluh keringat bapak yang keluar tanpa henti, membanting tulang, membesarkan kamu hingga keluar peluh kuning. Peluh kuning bapak demi membesarkan kamu. Kata orang tua, orang yang keluar peluh kuning begitu adalah orang yang benar-benar memerah keringat sehabis kudrat. Mak saya sebut macam tu, Allahu Akbar. Walaupun saat itu saya masih di sekolah rendah, entah kenapa hati saya sangat sayu. Sayu masuk ke bilik air semula. Saya peluk erat-erat baju bapak saya. Air mata saya mengalir deras. Ya Allah, Kau selamatkan bapak. Kasihani bapak yang bersusah payah untuk kami sekeluarga. Tidak pernah dengar bapak mengeluh sekalipun, tak pernah. Kalau sakit pun hanya kedengaran Allah, Allah, Allah. Setiap petang pulang dengan ceria bertemu isteri dan anak-anak tercinta. Patutlah malam hari tidur bapak kelihatan nyenyak seperti orang yang sangat keletihan. Ku teruskan membasuh baju bapak, rasa ingin ku jilat hilangkan kotoran itu.
Sebab tu ketika bapa saya tidur 3 hari tanpa bangkit sama sekali. Ini yang buat saya resah, nak ke sana susah, ke sini susah, takut jadi apa-apa pada bapa. Saya buat umrah sahabat, saya balik emergency pada hari ke-5 bila adik saya laporkan bapa saya dalam tenat. Tapi 2 minggu bapa saya bertahan, masya-Allah tabarakallah, pergi menyambut seruan ilahi pada hari Khamis yang lepas. Maksudnya muslimat dirahmati Allah, bila saya nampak kadang-kadang kita sentiasa nak bersangka baik dengan Allah kan. Kenapa bapa tidur macam orang nyenyak sangat? So saya nak pujuk hati saya ni, mungkin Allah nak bagi bapa saya rehat. Yang dah lama penat atas dunia ni. Penat. Sahabat-sahabat, tapi tak mengeluh pun lisannya. Terus je buat kerja dia. Jadi kalaulah tidur ini boleh memberi rehat pada bapa, ya Allah, kau berilah rehat yang selama-lamanya. Ini bicara saya ketika berdepan dengan jasad yang belum mati tapi sudah kaku. Hanya seperti orang tidur nyenyak. Sampai hari Rabu malam tu saya dah panggil doktor kata tak ada masalah, jantung, paru-paru semua okey. Saya bergurau dengan dia. Okey Pak, besok dah hari ke-4 tidur dah ni. Kan, kalau tak bangun juga, tak buka mata juga, besok saya bawa ke hospital. Tak kira dah ni. Sebab bapak saya memang sihat. Tak pernah pergi hospital. Sahabat-sahabat cukup anti kalau dengar perkataan doktor ni. Doktor-doktor jangan marah pula. Maknanya bapak saya memang tak suka pergi hospital. Dan dia berulang kali cakap bapak nak mati dalam rumah ni. Jadi saya macam ugut dia lah. Bukalah mata Pak. Kalau tak buka mata besok bawa pergi hospital. Rupa-rupanya besok tu dia tidur selama-lamanya. Namun entah bagaimana hati ini menyatakan tidak perlulah dihilangkan kotoran ini kalau memang sudah tidak boleh hilang. Semua ini akan menjadi saksi di mahsyar Allah betapa bapaku seorang lelaki yang bertanggungjawab, bertungkus lumus mencari nafkah untuk keluarganya yang tercinta. Setiap titisan keringatnya menjadi ibadah yang diganjari pahala oleh Allah. Kerana rasa itulah sehingga dewasa ini pun sentiasa terpacul doa dari lisanku untuk mak dan bapa. Ini doa yang follower saya selalu dengar, sahabat-sahabat. Memang inilah doa saya. Ya Allah, air susu ibu yang mengalir di seluruh tubuh jasadku. Sebab mak saya memang susukan ke-7 anaknya tanpa susu tepung sama sekali. Allah rezekikan begitu. Sebab susah. Mak saya kata, macam mana nak cari duit nak beli susu tepung? Kan pakai je lah susu cap gantung. Mak saya kata masa tu. Okay? Kau jadikanlah itu sebagai asbab dosa-dosa ibu diampunkan. Keringat ayah yang mengalir kerana membesarkan dan memberi nafkah kepadaku. Kau jadikanlah itu sebagai asbab dosa-dosa ayah diampunkan. Ya Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Kau himpunkanlah ibu dan ayahku bersama para salihin dan salihat di dalam syurga-Mu yang kekal abadi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya tulis lama dah ni. Dan hari ini saya bangkit rasa semula setelah bapa saya betul-betul kembali ke rahmat Allah. Maka muslimat dirahmati Allah, perginya bapa saya di pagi Jumaat, saya tulis dalam WhatsApp group saya kata semalam ketika kita tinggalkan atuk, insya-Allah nenek dah cari atuk. Faham ya muslimat? Ini kena faham. Saya cerita dalam live saya baru-baru ni. Dah cari atuk. Sebab orang mati dalam hadis mengatakan dia akan cari. Kan dia jumpa si Fulan yang baru masuk welcome to the club. Dia tanya, apa khabar suami aku? Contoh kalau orang yang baru masuk ke club orang-orang beriman yang mati itu, suami kau mati awal lagi daripada aku. Kau tak jumpa lagi ke dia? Kenapa tak dijumpakan? Sebab Allah benakan tembok hijab dinding. Orang beriman tak boleh bersatu dengan orang yang tidak beriman. Kalau ketika hidupnya dulu nama je Islam tapi dia tak hidup beriman kepada Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, maka dia terpisah. Saya bagi contoh dalam family group supaya yang kecil-kecil baca dalam group pun faham. InsyaAllah nenek jumpa dah dengan atuk. Tapi bayangkan kalau semalam tu atuk tak jumpa dengan nenek, maka kita nak pastikan keturunan kita ni semua mati dengan iman. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong pastikan diri kita, keluarga kita semua dengan iman. Sebab kita cari mereka. Kenapa tak jumpa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Sebab rupa-rupanya kita tak sungguh-sungguh beramal dengan apa yang Allah hendak pada kita. Jadi terhijab. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan sampai kita ini tak bertemu dengan kesayangan kita di akhirat. Ibu-ibu yang sedang rindu hantar anak balik asrama, kan dalam kereta lap air mata kita ni. Percayalah kita hantar tu untuk tidak ada pisah-pisahnya lagi di akhirat. Nak bagi dia faham agama, nak bagi dia jadi anak soleh-solehah, anak yang bermanfaat pada diri, pada keluarga, pada ummah. Jadi biasa je berpisah-pisah di sini. Tapi jangan berpisah di sana. Seorang ibu menangis kalau tak nampak anaknya, rindu. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, bayangkan di kampung akhirat yang abadan abada,
kita tak jumpa dengan orang yang kita sayang. Ini satu sakit yang sangat terlampau sakitnya. So cukuplah kita azab sedikit derita di dunia, jangan derita selama-lamanya di akhirat. Kita nak jumpa balik, nak jumpa semua sekali, maka tolong saling nasihat-menasihat, tolong saling hidup dalam manfaat, tolong saling hidup sahabat-sahabat nak kekal beriman saat hayat, sampailah ke akhir hayat kita insya-Allah. Jadi inilah sahabat-sahabat kisah benar hasil rasa saya, bukan sahaja kehidupan kami tapi juga apa sahaja yang orang adukan kepada ustazah. Ustazah, sejak mak ayah saya sakit ni, saya sedihlah ustazah, adik-beradik saya sekian-sekian. Itu adalah ujian bagi orang yang menjaga syurganya. Tolong pujuk hati ya Allah, kalau dengan susah ini mudah untuk aku ke syurga-Mu ya Allah, tolong beri aku, tunjuk aku cara. Saya minta sahabat, saya minta dengan Allah macam mana cara nak bagi bapa saya sihat, kalau sihat tu lebih baik baginya. Sampai kepada jam 3 pagi Khamis itu saya perasan bapa saya macam dah nazak. Saya kumpulkan adik-beradik saya yang dekat KL, datang cepat, saya rasa bapa dah nazak. Sahabat-sahabat adik-beradik saya yang lain dah mula datang, duduk di telinga talqin Allah, Allah. Saya ambil wuduk, saya tahajud. Dalam tahajud tu saya sebut, ya Allah, tak sanggup dah tengok bapa macam tu. Kalau boleh hari inilah ya Allah. Saya rasa berdosa menyebut macam tu. Tapi Allah makbulkan doa saya, sama macam ketika saya melihat mak dalam keadaan sesak nafas daripada subuh. Duha saya bersolat, dalam sujud tu saya kata, kalau inilah harinya ajal dah hampir ya Allah, jangan seksa lagi. Tak sanggup nak tengok. Tak apalah, kalau hari ini baik dan husnul khatimah baginya, tolonglah permudahkan untuk hari ini. Dan Allah mudahkan pada hari itu juga. Besoknya saya bekerja untuk terbangkan jemaah ke Baitullah. Subhanallah, semua kerja Allah. Begitu juga ketika bapa saya nazak. Saya tak sanggup lama. Jadi saya berwuduk, dalam sujud akhir saya dalam tahajud tu, kalau ajal bapa dah dekat ya Allah, biar hari ini, saat ini, ketika ini mudahkanlah ya Allah. Okay, jadi lepas saya solat tu, saya buat keputusan ambil Quran, baca surah At-Taubah. Muka surat yang terakhir, saya tak habis baca lagi satu muka surat, bapa saya pun habis nyawa pada jam 5.20 pagi. Masya Allah, inilah aturan Allah yang saya tengok cara kematian masa mak saya macam mana, bapa saya macam mana, saya ziarah orang yang dalam nazak macam mana. Wallahi semua ini adalah pelajaran dari Allah untuk kita, untuk bersiap sedia menempuh. Mudah-mudahan bila tiba ajal kita nanti, kita dapat kematian husnul khatimah. Terima kasih banyak yang memberi perhatian. Terima kasih banyak sahabat-sahabat yang bersabar. Pahal pula nak bagi ceramah dengan nangis pula ni. Ampun maaf zahir batin. Mudah-mudahan Allah redha pada kita semua insya-Allah. Di masa akan datang, saya ulang sedikit menggembirakan ibu bapa. Kita masuk lagi muka surat 45, ujian orang tua adalah ujian buat kita. Jadi bila ustazah tanya kita sampai mana, sebut gitulah. Ya. Kita ulang sikit ustazah, muka surat bab yang keempat, kita sambung bab yang ketiga, kita sambung terus bab yang keempat insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.